Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada adik pelajar kelas 2 Etika. Apa khabar semua pada pagi ini? Cikgu harap pada pagi ini semua adik pelajar berada dalam keadaan yang sihat-sihat dan baik-baik sahaja. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita masih lagi dalam bab yang sama, iaitu teknologi hijau, tetapi dalam subtajuk yang kecil. Jika pada minggu lepas kita sudah belajar mengenai konsep teknologi hijau dan apakah ciri-ciri produk teknologi hijau, dan untuk hari ini kita akan belajar lagi satu subtopik baru mengenai teknologi hijau ini. Jadi cikgu harap pada hari ini semua adik-adik pelajar sudah bersedia. Buku, pen dan pensel semestinya sudah berada di sebelah tangan adik-adik pelajar, bersedia untuk menulis nota penerangan yang akan diberikan oleh cikgu sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, cikgu ingin menayangkan satu video menarik untuk satu video yang mana video ini cikgu ingin kamu tengok dan lihat. Kemudian cikgu nak kamu semua teka berdasarkan video tersebut apakah topik yang akan kita pelajari pada pagi ini. Okey, cikgu harap semua pelajar sudah bersedia. Jadi ini adalah merupakan video yang cikgu akan tayangkan kepada kamu semua. We're in Southfield, Virginia. For charger station. I'm gonna try this thing out, see how it works. We're in Southfield, Virginia, and I'm gonna try this thing out, see how it works. I think the first thing I did wrong was I need to back in. I think the first thing I did wrong was I need to back in. We'll Fix that. Veteran All right, take two. Let's try this again. Now that I've backed in on veteran, pretty much. Grab the charger. Port opens up. Plug it in, and there it goes, green. See what it's telling us. Starting the charge, supercharging. 40 minutes remaining, full charge. Let's see. 40 minutes remaining to full charge. See where my battery is right now. See where my battery is right now. So it's, looks like it's ramping up to kilowatts. I guess that's the charge rate. Looks like it is. 102 kilowatts. Okay, looking good. Every so often, like right now, I can hear these fans going on. Every so often, like right now, I can hear these fans going on. Jadi berdasarkan video tersebut yang tadi cikgu tayangkan kepada adik pelajar semua, agak-agak apa sebenarnya topik yang kita akan pelajari pada pagi ini mengenai tajuk teknologi hijau ini? Ada sesiapa yang boleh meneka di sini? Ya, betul. Betul tu, Farah. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang baharu dalam teknologi hijau, iaitu contoh-contoh produk teknologi hijau. Jika pada minggu lepas kita sudah belajar mengenai konsep dan ciri-ciri produk, maka hari ini kita akan belajar mengenai pula contoh produk teknologi hijau. Dan tayangan video itu tadi berkenaan dengan kereta itu tadi, itu adalah merupakan salah satu contoh produk teknologi hijau yang kita akan bincangkan pada hari ini. Justru penilaian hasil pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini ialah
Cikgu harap pelajar dapat menyatakan 2 daripada 4 contoh produk teknologi hijau yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, tahukah anda adik pelajar bahawa produk-produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras utama, di mana teras yang pertama ialah teras tenaga. Bermaksud produk teknologi hijau ini boleh didapati dalam teras tenaga, di mana kalau kita gunakan produk teknologi hijau yang berasaskan tenaga, dia akan mengurangkan penggunaan manusia terhadap tenaga bahan api fosil. Selain itu, apabila kita gunakan produk teknologi hijau yang berteraskan tenaga ini, maka sekaligus kita akan mempromosikan kecekapan guna tenaga dalam produk teknologi hijau ini. Sebagai contoh, produk teknologi hijau yang berteraskan tenaga ini kita boleh lihat adalah seperti kereta hybrid, kereta elektrik, biodiesel dan juga kenderaan gas asli NGV. Apa itu kereta hybrid dan kereta elektrik? Sebenarnya kedua-dua produk ini adalah sama, di mana produk ini menggunakan kenderaan berasaskan elektrik, di mana biasa kita nampak kereta menggunakan petrol, betul tidak? Tetapi dengan produk teknologi hijau, kereta tidak lagi kita gerakkan menggunakan petrol ataupun diesel, tetapi kita menggunakan tenaga elektrik. Dari mana kita dapat tenaga elektrik itu? Macam tadi contoh kereta yang tayangan video cikgu bagi contoh itu adalah merupakan tenaga yang terdapat daripada sumber yang boleh diperbarui seperti matahari dan sebagainya. Justru daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui itu, maka ia ditukarkan kepada satu jenis tenaga. Dan akhirnya tenaga itu digunakan oleh kenderaan-kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik seperti hybrid dan kenderaan elektrik. Selain itu, produk teknologi hijau juga dia menggunakan tenaga biodiesel dan juga kenderaan gas asli. Biodiesel ini adalah ciri produk teknologi hijau, di mana kenderaan tidak minyak tidak dihasilkan melalui bahan bakar, tetapi daripada sumber tumbuhan dan juga sumber haiwan. Jadi produk biodiesel ini sebenarnya dia mesra alam berbanding tenaga bahan api, tenaga bahan bakar seperti yang kita selalu nampak di stesen Petronas dan sebagainya, di stesen yang ada petrol dan diesel itu. Dan seterusnya, macam ni tadi contoh tu kan, kereta tu. Yang ini dia gerakkan kereta ini bukan menggunakan bahan api seperti yang kamu nampak kereta biasa isi minyak di mana-mana kedai minyak kereta tu kan, tetapi dia menggunakan tenaga elektrik. Tengok macam kita cas telefon, kereta main cas sekejap macam begini. Macam kita cas telefon dapat sumber daripada elektrik kan. Begitu juga dengan kereta hybrid dan kereta elektrik ni, kita main cas sekejap begitu dan kemudian kereta itu bergerak seperti biasa tanpa menggunakan sebarang minyak gas atau minyak petrol ataupun minyak diesel. Jadi ia adalah merupakan produk yang mesra alam kerana dapat mengurangkan risiko pelepasan asap karbon dioksida dan monoksida daripada asap kereta. Dan seterusnya, contoh produk teknologi hijau juga boleh didapati dari segi teras alam sekitar. Sebagai contohnya, produk biodegradasi dan juga bajak kompas. Apa itu produk biodegradasi? Produk biodegradasi ini adalah produk yang mesra alam. Cikgu cakap bahasa mudah lah. Dia produk yang mesra alam, di mana kalau kita guna produk ini, dia cepat terurai. Dan dia cepat terurai, itu yang paling penting, dia cepat terurai dan mesra alam. Sebagai contohnya,
kita pergi kedai, kita beli barang, cashier akan masukkan barang kita dalam beg plastik. Tahukah anda adik pelajar bahawa beg plastik itu sebenarnya bukan merupakan produk mesra alam kerana ia mengambil masa lama yang sangat lama untuk terurai. Maksudnya, kalau beg plastik selalu kita guna tu, dia kita tidak guna sudah, kita buang pergi mana-mana sekalipun, dia mengambil masa beratus-ratus tahun untuk terurai. Berbanding kalau kita gunakan produk biodegradasi ini, di mana produk ini kalau kita guna, dia cepat terurai. Seperti beg plastik yang menggunakan biodegradasi, di mana beg plastik tersebut kalau kita guna, kita tidak perlu bakar pun. Kita biarkan dalam tanah dan dia akan cepat terurai, mungkin memakan masa lama dalam berbulan atau setahun. Begitu berbanding beg plastik yang biasa kita guna tu, dia memakan masa selama beratus-ratus atau berpuluh-puluh tahun. Dan produk yang kita dapat tengok juga dari segi produk teknologi hijau ini adalah seperti bajak kompos. Di mana bajak kompos ni dia adalah merupakan bajak daripada hasil sekitar semula kita. Sebagai contoh, sisa makanan yang kita makan itu, macam nasi, tulang-tulang ikan itu, kita tidak payah buang pun makanan itu. Kita boleh jadikan makanan itu sebagai bajak kepada tanaman-tanaman kita. Jadi kalau misalnya kita ada tanam sayur, ada tanam bunga, kita ambil sisa-sisa makanan kita tu dan kita tanam di tepi bunga kita tu. Jadi secara langsung makanan itu akan menjadi bajak kepada tanaman kita tadi. Dan sekaligus bila kita menggunakan bajak kompos ini, kita akan mengurangkan penggunaan terhadap bajak-bajak kimia yang sangat memberi kesan kepada kesihatan manusia dan juga kesihatan tanaman kita. Jadi sekaligus bila kita menggunakan produk teknologi hijau berteraskan alam sekitar, kita akan dapat meminimumkan kerosakan alam sekitar di sekeliling kita. Ini adalah contoh beg plastik biodegradasi. Beg plastik ini dia bukan macam beg plastik biasa yang kita guna tu. Dia lebih kepada beg plastik yang mesra alam, di mana dia cepat terurai. Kalau kita letak dalam tanah, dia berbulan saja dia boleh sudah jadi terurai tanah. Jadi tanah macam begini. Berbanding kalau beg plastik biasa, kita letak dalam tanah 10, 30, 60 tahun pun belum tentu dia terurai. Jadi produk biodegradasi ini adalah merupakan produk yang mesra alam dan menepati ciri-ciri konsep teknologi hijau. Itu yang adik-adik pelajar kena ingat dan tahu. Ini contoh bajak kompos. Bajak kompos tadi itu, ini adalah merupakan sisa-sisa makanan kita. Kita tidak buang dan kita jadikan dia sebagai bajak kepada tanaman-tanaman di sekeliling kita. Okey, seterusnya, produk teknologi hijau ini juga kita dapat lihat dari segi teras sosial, di mana produk teknologi hijau yang digunakan dalam teras sosial dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat setempat. Sebagai contohnya, kita menggunakan bekas makanan yang mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam. Bila kita sehari-hari dalam kehidupan kita, kita seringkali menggunakan bekas makanan yang tidak mesra alam. Sebagai contoh, kita guna yang tapau warna putih, Coldstream tu kan. Sebenarnya tapau makanan itu adalah tidak mesra alam kerana dia lambat terurai dan memberi kesan jangka masa panjang kepada alam sekitar kita. Jadi kalau kita menggunakan produk teknologi hijau yang berteraskan bekas makanan mesra alam, kita akan dapat mengurangkan risiko kepada alam sekitar kita. Begitu juga dengan menggunakan pengangkutan awam. Bila kita menggunakan pengangkutan awam dalam kehidupan harian kita, maka kita telah membantu mengurangkan kesan pelepasan gas asap karbon dioksida daripada kenderaan berasap bermotor itu semua. Contohnya, kita pergi kerja, kita pergi sekolah, biasa
Kalau kita ni biasa ibu bapa akan hantar. Bayangkan kalau di tempat kamu, di tempat kediaman kamu ada 100 pelajar. Dan 100 pelajar itu akan menaiki 100 kenderaan bermotor. Jadi berapa banyak asap kereta yang dilepaskan. Tetapi kalaulah sekolah ataupun masyarakat mengambil inisiatif, sebagai contoh sewa kereta bas sekolah. Satu kereta bas sekolah itu mengangkut 100 orang pelajar dalam sehari-hari. Jadi berapa banyak gas asap kereta yang telah dilepaskan. Sudah tentu yang bas sekolah tadi itu kan kurang pelepasan asap dia. Jadi makanya bila kita gunakan pengangkutan awam, maka kita akan dapat mengurangkan risiko pencemaran udara yang mana memberikan kesan tidak baik kepada alam sekitar kita. Ini contoh bekas makanan yang mesra alam. Bekas contoh makanan mesra alam ni tadi macam yang berasaskan biodegradasi lah, yang mana yang senang terurai itu. Kalau kita buang di tong sampah pun dia boleh mereput cepat, dia boleh terurai cepat. Ini adalah contoh pengangkutan awam yang mana kita boleh gunakan untuk mengurangkan kesan pelepasan asap kereta dan sebagainya. Seterusnya adalah teras ekonomi. Produk teknologi hijau ini juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara kita melalui penggunaan teknologi yang canggih. Sebagai contoh, industri fotovolta. Apa itu industri fotovolta? Industri fotovolta ini adalah industri yang berkonsepkan kepada panel solar, di mana kita guna panel solar ini sebagai sumber elektrik harian kita. Kita bergantung kepada tenaga matahari melalui panel solar untuk dijadikan sebagai tenaga elektrik. Bermaksud kita tidak lagi menggunakan tenaga elektrik yang biasa kita guna tu, jadi itu dapat mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Jadi adik-adik pelajar, untuk topik hari ini adik-adik pelajar kena ingat ada 4 contoh produk-produk teknologi hijau. Dan produk yang pertama adalah berteraskan kepada tenaga. Dan berteraskan kepada tenaga itu dia ada contoh-contoh seperti kenderaan elektrik, dan juga kereta hybrid, kenderaan gas asli dan biodiesel. Teras yang kedua, alam sekitar. Teras alam sekitar ini produk-produk teknologi hijau yang kita boleh lihat adalah seperti produk biodegradasi dan baja kompos, di mana biodegradasi ini ada kena ingat bahawa dia adalah produk yang mana senang terurai dan mesra alam. Begitu juga dengan baja kompos, di mana baja kompos ini adalah baja yang mesra alam tanpa menggunakan sebarang bahan kimia, di mana dapat meminimumkan kesan kerosakan alam sekitar. Teras yang ketiga adalah teras sosial, di mana kita menggunakan dalam kehidupan seharian kita menggunakan bekas makanan yang mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam dalam kehidupan harian kita, di mana pengangkutan awam ini dapat mengurangkan pelepasan gas asap kereta yang membawa kebaikan kepada ruang lingkup udara di kawasan kehidupan kita. Dan teras yang keempat adalah teras ekonomi, di mana dengan menggunakan produk teknologi hijau di Malaysia, kita akan dapat membangunkan ekonomi kita melalui penggunaan teknologi canggih. Di mana kalau kita bangun, contohnya kita bangunkan industri fotovolta ini, negara-negara luar sudah tentu akan tertarik dan akan mengimport barangan industri fotovolta dari negara kita, di mana sekaligus negara kita akan menerima kesan positif dari segi ekonomi. Dan sudah tentu kembali kesan ekonomi yang baik ini akan kembali kepada rakyat. Jadi itu saja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini. Cikgu harap kamu semua telah dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya, dan cikgu ucapkan terima kasih atas usaha dan keprihatinan anda untuk mengikuti kelas pada pagi ini. Jadi selepas ini cikgu akan berikan set soalan quizzes kepada kamu dan cikgu minta kamu menjawabnya, kerana daripada soalan quizzes itu adalah merupakan kehadiran kamu dalam sesi kelas ini. Jadi itu saja, cikgu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.